Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk exercise 2.3 sepatutnya awak buat dalam kelas disebabkan awak ada aktiviti ataupun program pada waktu kelas iaitu 8 hingga pukul 11. Saya membuat rakaman video kepada awak sebagai rujukan ataupun guideline untuk awak siapkan exercise 2.3 yang mana file tersebut awak boleh download daripada CDOS masing-masing. Okey, sila download file ini, kemudian saya nak awak open file exercise 2.3 Excel formatting exercise in bracket group worksheet. Okey, pastikan awak sign in dalam account Microsoft 365 awak. Kemudian kita tengok pada first worksheet punya tab iaitu formatting font alignment number. So apa yang perlu awak buat di sini ialah awak kena apply formatting font alignment number. Ada tiga font, alignment dan juga number. Okey, baik. So kita tengok di bahagian sebelah kanan ni. Okey, ini this one ialah formatting bagi font ataupun font formatting. So awak boleh buat kotak untuk memudahkan awak dengan cara pergi dekat bahagian font formatting and then klik dekat drop down menu, pilih all borders. Okay, so now atas ni pun kita boleh buat kotak untuk memudahkan kita buat exercise. Sama juga kita klik dekat dekat icon all borders ni, so dia akan automatic all borders. Okay, untuk pengetahuan awak boleh resizekan dia punya kolom dengan cara letakkan cursor di tengah-tengah line ni yang mana dia akan timbul ikon yang berwarna hitam ini, and then awak boleh klik and drag. Okey, so perkataan yang kita nak ubah ialah itu MS Excel. Okey, MS Excel ni kalau ikutkan bahagian font formatting ni dia tulis tu bold kan. So kita klik dekat cell bold ni, klik bold. So dekat sini pun kita boleh bold kan. Okey, bahagian alignment ni kita boleh align lah sebab dalam Excel dia ada kelebihan iaitu alignment punya format dia ada option align, top align, middle align dan juga bottom align, so that kita boleh adjust dia duduk di tengah-tengah. Bersama kita boleh setkan dia punya content of the cell tu ataupun teks yang kita dah ada tu, kita boleh edit dia duduk di tengah-tengah iaitu center for example. Alright. Okay, seterusnya kita nak apply italic. So ini saya go through faster. Okay, so cara dia ialah kita boleh copy terus dengan cara kita klik dekat cell ni and then gerakkan cursor di hujung kotak ni supaya dia jadi petak simbol hitam begini, and then awak klik dan drag ke bawah. So automatic dia akan copy teks dan format yang kita dah ubah di atas ni. So sekarang ni dia punya font formatting dia adalah italic. So klik dekat bahagian italic ni. So awak boleh control I pun, control I. So dekat perkataan MS Excel ni, so awak klik saja ikon I, simbol I ni. Okay, so simbol bold ni nampak tak dia dah bold kan. So dia gelap kan, so kita klik saja. So automatic dia inaktifkan bold. Okay, seterusnya kita copy this one, turun bawah, and then kita buat underline. Okay, underline. Aktifkan underline, diaktifkan italic. Okay, seterusnya border. Okay, border kita dah buat border tadi. And then kita nak buat apa? Kita buat, kita boleh masukkan background. Okay, background color kita copy and then paste. Okay, secara tak langsung bila awak buat saja exercise ini, awak dah praktikkan copy paste iaitu Ctrl C and then Ctrl V. Okay, ataupun right click paste. Okay, seterusnya kalau ada bergaris petak berputus-putus ni, okay, kotak bergaris putus-putus ni, awak tekan saja escape dekat keyboard. Okay, seterusnya kita buang dia punya underline. Kemudian kita nak masukkan dia punya background color, pergi dekat bahagian font formatting ni. Okay, pergi dekat bahagian color kuning, fill color. So awak klik saja dekat fill color ni, automatic dia akan
fillkan dia punya kotak sel ni dengan warna kuning iaitu default color. Okey, awak boleh pilih color dengan tekan dia punya drop down menu. So pilihlah color apa yang awak nak gunakan. Okey. Okey, seterusnya kita nak ubah apa lagi? Kita ubah dia punya font color. Okey, kita ubah dia punya color untuk this one. Okey, ubah dia punya font color. Contohnya kita nak tukar color merah. So tekan dekat ikon A, bawah tu warna merah, dia akan tukar warna merah. Kalau nak tukar warna lain, so awak tekan kat drop down menu sebelah dia, sebelah simbol tu, dan pilih warna. Okey. Okey. So font 1, font 2 ni awak boleh pilih lah. Font 1, font 2 contohnya perkataan yang sama. Kita nak ubah dia punya jenis font. Kita boleh pilih drop down menu kat sini. So pilih lah perkataan yang sesuaian. Okey. Font 2. Okey. Contohnya perkataan yang sama. And then kita nak tukar jenis font lain. For example lah. Okey. So nampak ada perbezaan kan? Okay, so kalau tengok ni dia kecil sangat. So kita nak besarkan boleh. Kita select, klik dekat bahagian row ni and then jangan lepas and then drag ke bawah. Klik dekat tepi row ni 3 and then sampai 12 ni. Kemudian right click, kita boleh adjust dia punya row height. Okay. Contohnya masuk 20. Okay, nampak? So dia akan berubah lah dia punya size of row Okey, kalau nampak kecil lagi, okey, naikkan 30. Okey, awak juga boleh adjust dia punya paparan ni dekat bahagian zoom ni sini So biasanya saya setkan 100% lah. Okey, baik. So sebelah kiri ni kita dah apply ataupun kita dah praktiskan font dan juga alignment punya formatting. Okay, sekarang kita akan kita akan praktiskan number formatting. Okay, so ada number dekat sini. So number ni kita nak tukarkan format number kepada format currency. Okay, macam nak buat? So, pertama sekali klik dekat ketiga-tiga number ni and then right click sebelah kanan. Okay, sekali lagi select and then klik dekat ujung and then right click ke kanan. Okay, ataupun awak boleh auto fill pergi dekat data. Okay, flash fill. Okay, minta maaf, so dia tak beri kesan. So kita select ketiga-tiga number ni, data ni, kemudian kita drag ke kanan. So automatik dia akan copy ketiga-tiga item ni. So seterusnya ketiga-tiga item ni katakan kita nak tukar currency. Contohnya currency. Okay, so klik dekat bahagian number, klik kat drop down menu and then pilih currency. Kalau katakan kita nak currency, tak nak dalam RM kan. Okay, so kita boleh tukar contohlah dekat nilai 20 ni, kita nak currency, dia bukan RM. So kita tukar kepada currency, kemudian boleh tukar dekat accounting number format. Okay, so boleh pilih lah dollar, pound, euro and so on. Okay, so this one kita apply saja. Okay, currency and then klik dekat drop down menu, pilih contohnya yuan dan yen. Okay, baik, seterusnya this one contoh bagi currency. Seterusnya ialah untuk format bagi tarikh. Okay, so kita ada maklumat tarikh kat sini So sama juga kita copy. Okay, kita copy. Okay, so nampak tak bila dia ada tanda hashtag ni, bermaksud dia punya nilai number ni kita tak dapat nak lihat. Okay, bukan maksud ada error. So cara dia ialah kita adjust size column. So automatik kita akan nampak Okay, seterusnya sekarang kita nak edit dia punya format tarikh ni. Okay, nak edit format tarikh, kita tengok dekat bahagian number group menu, klik dekat dia punya ni, nampak dah dia dah setkan format tarikh, date,
kemudian klik dekat drop down menu. Okey, kemudian awak pergi dekat bahagian more number format. Okey, pergi kat bahagian more number format, klik kat bahagian more number format. Kemudian dia akan paparkan format cell. Okey, format cell date. So date, kemudian kita boleh pilih format date yang kita nak. Contohnya kita nak setkan, kita nak dia display hari dan juga tarikh kan. So kita pilih yang nombor 2 ni, klik OK. Okay, adjust dia punya size. Okay, sampai nampak Okay, so this one macam mana nak adjust ni? So kita boleh klik dekat bahagian ni, bahagian number format, klik more number format, currency. Okay, contoh simbol simbol apa tadi, dolar Okay, dan okay. Okay, so dia akan adjust lah. Okay, contoh untuk format date yang satu lagi kita nak ubah, klik dekat drop down menu, klik dekat more number format, and then boleh pilih. Contohnya kita nak dia punya format date tu dalam bentuk dash kan, ataupun dalam bentuk perkataan, iaitu bulan dia dalam bentuk perkataan. So tengok bahagian sampel ni, dan klik OK. So dia akan ubah lah. Okay. Awak juga boleh ubah, contohnya nak dalam bentuk dash. Okay, klik OK. Okay, so ini ialah basic berkaitan dengan formatting font, alignment dan number. Seterusnya kita pergi kat bahagian tab worksheet seterusnya, iaitu basic edit. Okay, bahagian basic edit, apa yang perlu awak buat adalah, okay, kita akan apply copy and paste So kita ada data ini. Okay, so kita akan apply copy and paste. So select table ni, select. Kemudian tekan Ctrl C ataupun right click, copy. Okay, seterusnya kita klik dekat bahagian bawah ni, and then kita right click and then paste. Okay, kat bahagian paste ni awak boleh pilih lah, nak paste value saja pun boleh, nak paste formula saja, nak transpose, formatting and paste link. Okay, tapi kita pilih paste biasa lah. So nampak bila kita paste biasa, so automatic dia akan copy data yang kita copy tadi. Okay, so di sini saya copy and paste. Okay, baik, seterusnya copy paste special. So kita buat copy and paste special. Okay, so copy sama, right click, select table and then Ctrl C and then klik dekat satu cell and then right click. So boleh pilih paste special. Okay, paste special ni boleh pilih lah. Okay, boleh pilih. Contohnya, kalau kita tak nak right click, kita boleh pilih dekat bahagian clipboard ni, klik dekat drop down menu. So paste special. Okay, so dekat paste special ni awak boleh pilih lah. Biasanya kita akan gunakan transpose, for example kan. So kita transposekan table ni, year, month, type, sale, person, NRIC, quantity, price, kita tukar ke bahagian kolom, bahagian row. Okay, kemudian yang seterusnya dia akan jadi bahagian kolom. Okay, this one kita boleh adjust dia punya size size kolom dia double click dekat garis di tengah-tengah cell ni. Okay, so seterusnya copy cell to one or many cell. Okay, contohnya kita nak copy tarikh kan. Okay, contoh kita nak copy kat tarikh, copy, Ctrl C and then Ctrl V. Okay. Okay, katakan tarikh ni, sorry. Okay, katakan tarikh ni, okay, tarikh ni kita nak copy dan kita nak paste kat sini kan. So kita klik dekat satu tarikh, satu nilai tahun 2011, Ctrl C and then select dekat kotak yang kita nak paste ni. So iaitu copy one to many many cell. Okay,
So select dekat semua sel dekat bawah ni and then Ctrl V. So automatic dia akan paste nilai tahun 2011. Okay. Baik, seterusnya copy to different workbooks. So that one kita boleh buat dalam ni lah. Contohnya, contoh right click dekat workbook ni and then move or copy. For example, okay, create a copy and then move to end, click OK. So automatic dia akan copy workbook basic edit in bracket 2. Maksudnya basic edit, kemudian basic edit in bracket 2. Okay. So kita copy keseluruhan workbooks. Okay. Baik, satu lagi iaitu fill using fill. Okay, using fill ni saya letak kat atas ni. Okay, using fill saya copy. Using fill ni saya copy kat bawah ni. And then saya copy saja daripada sini. And then paste di sini. Okay, kita nak gunakan using fill Okay, using fill. For example, kita nak tukarkan format untuk number IC ni kepada ada dash kan. So kita copy satu and then paste kat sini. Okay, besarkan. Okay, besarkan. Kemudian kita edit dia punya nilai dekat dalam ataupun dia punya nombor IC. Kita edit, masukkan dash. Okay. Okay. Okay, seterusnya macam mana kita nak tukarkan keseluruhan nombor IC ni kepada bentuk format ni. Dengan cara kita menggunakan using fill. Okay, cara dia kita dah ubah dekat sini. Seterusnya, pergi dekat bahagian data, tabs, and then klik dekat sel di bawah pada nombor IC yang kita dah edit. Kemudian awak klik sahaja flash fill. Automatik dia akan copy semua nombor IC di sini dan dia akan paste mengikut format yang kita dah ubah. So that kita copy this one. Copy and then kita boleh ubah kat sini. So right click and then paste value. So dapat dia punya nombor IC dalam format yang baru. Okay. Okay, untuk pengetahuan awak, pergi kat home tab. Nampak tak dia punya nilai ni. Okay, kalau pasal nilai nombor IC ni dia duduk di bawah kerana kita dah aktifkan wrap text. Okay, kalau kita offkan dia, nampak dia akan hilang. So kalau kita nak bagi dia display keseluruhan ni teks yang terdapat dalam sel, kita klik kat sel tu, kemudian kita klik wrap text. Okay, so this one kita boleh delete. Okay, and then this one double click, so dia akan follow lah. Okay, ataupun boleh adjust dia punya size. Okay, so this one adjust dia punya alignment. Okay, so dia akan adjust. Okay, so kita dah siapkan dua workbook. So yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian seterusnya kita pergi dekat workbook iaitu formatting. Okay, formatting ni pertama sekali kita kena ubah dia punya font ni kepada size yang sama. Okay, size yang sama. Contohnya kita gunakan font Arial. So kita select semua ni, semua data yang kita nak ubah ni, kemudian pilih Arial, kemudian pilih size yang sesuaian, contohnya size 10. Okay, kemudian adjust dia punya alignment. Okay. Okay, kemudian bilangan ni select 1 hingga 10 ni, kemudian klik dekat ujung ni and then right click. So dia akan continuous counting. Okay, so buat dia punya table. Okay, seterusnya selain nama ni mergekan center. This one pun mergekan center. And then insertkan satu row. Okay, kemudian buang dia punya garis.
then insert. Okay. Baik, seterusnya kita nak fillkan jabatan Fillkan jabatan So bila kita nak masukkan maklumat jabatan, kita boleh pilih kat sini. So sekarang kita nak masukkan maklumat jabatan satu persatu. So kalau kita copy paste ni lambat. So kalau boleh kita nak setiap kali kita nak masukkan maklumat jabatan tu, kita klik, kita pilih saja. So cara dia ialah pertama sekali kita pergi dekat sel jabatan yang kosong ni, and then pergi dekat bahagian data, and then klik data validation. Okay, and then dekat bahagian data validation punya option ni, okay, klik allow, klik drop down menu, pilih list. Okay, pilih list, this one biarkan. Kemudian source ni, klik, and then pilih dekat sini dekat sini. Okay, and then kita select di bawah jabatan. Okay, so dia akan automatic appear dekat sini Okay, and then tekan enter dekat keyboard. So dia akan displaykan data validation option, klik OK. Automatic dia akan appear this one. Okay, dia akan appear this one. Okay, sebelum tu data ni kita copy, kita paste kat sebelah sini. Okay, so yang lain-lain ni kita klik drag turun bawah. So automatic semua dia akan ada drop down menu. So boleh pilih Contohnya DLS ni jabatan JP. So ni pun JP. So ni pun JP. Contohnya kalau DDT ni JTMK for example So yang ni pun semua kita buat JTMK. Okay. So klik drag. Okay, this one contoh DNS JMSK for example Okay, so this one pun JMSK. So completekan sampai habis. Seterusnya program ni DLS berapa, masukkan kelas awak. Ataupun ni lah program ni yang kita nak pilih. Okay, sama juga kita buat data validation. Kita klik dekat satu cell, klik dekat data tab, kemudian pilih data tool ataupun data validation, klik dekat dia punya drop down menu. Dia ada data validation, klik data validation, and then bahagian data validation menu ataupun option, klik settings, klik dekat any value tu, tukar kepada list. Kemudian source ni klik dekat bahagian panah ni, and then select dekat workbooks ni bahagian program, and then klik bawah drop down menu, and then klik OK. Automatic dia akan display this one. So kita boleh pilih DLS. So nak cepat, direct drag turun bawah. Okay, so semua dia akan ada drop down menu. This one pun kita boleh drag turun bawah. Okay, kemudian kita boleh tukar dekat sini. Contohnya tukar kepada DDT. So this one drag turun bawah. Okay, this one katakan this one DNS. Tak ada kan? Tukarlah DNS ke, DIB ke, DPM ke, DTK ke. Okay. Okay, so lengkapkan. So dapat this one. Okay. So this is untuk workbook untuk formatting. Okay, baik, seterusnya editing source. Sort. So macam ni kita dah buat sorting, proses sorting. Pertama sekali lengkapkan dululah. This one masuk buat table. Okay, masukkan table. Okay, masukkan numbering. And then lengkapkan dia punya jumlah numbering. Settingkan alignment numbering ni. Okay, kelas ni mergekan. And then okay, masukkan jabatan ni. Okay, masukkan jabatan ni ikut yang tadi lah. Maksudnya data validation tadi iaitu data validation. Okay, list. Source. Jabatan. Then okay. Then untuk program data validation. List. Source. Source.
program, and then click OK. Click OK. Enter, click OK. So this one dah ada, this one kita drag turun bawah. This one pun kita drag turun bawah. Okay, dah masukkan dia punya maklumat lah. Contohnya this one DDT JTMK. Kalau semua JTMK, okay, this one JMSK. Okay, untuk program kita tahu bahawa program DDT. Okay, DTK. Okay, now kita nak buat, kita nak sorting. Okay, macam mana kita nak sorting? Pergi dekat bahagian home tab. Okay, seterusnya kita nak sorting. Contohnya kita nak sorting ikut nama, ikut nama. Okay, so kita klik dekat bahagian sort and filter ni, and then custom sort. Klik custom sort. Okay, contohnya kalau dia tak detect, kita select saja data, klik dekat bahagian sort and filter, custom sort. Okay, and then dekat bahagian kolom ni, nampak kolom, bilangan, nombor pendaftaran, nama, kelas, jabatan, program. So kita boleh sorting lah. Contohnya nak sorting ikut nama. Okay, nama kita ambil nama. Okay, kemudian cell value A to Z. Okay. Okay, so ada keluar error kan. So dia keluar error disebabkan ada sel yang telah di-merge kan. So kena unmerge kan. Kemudian this one delete. Okay. Okay, select sekali lagi data. Kemudian pergi dekat bahagian sort and filter. Drop down menu. Klik custom sort. And then klik dekat column. Sepatutnya dia keluar tajuk dia keluar tajuk kat atas ni sepatutnya, tapi dia tak appear, so awak just pilih saja kolom apa. Contoh nama kolom C, and then kita nak sorting cell value A to Z, klik OK. So automatic dia akan ubah. Okay, dia akan ubah. Okay, so kalau tiba-tiba hilang dia punya menu kat atas ni, kita tekan Ctrl Z, and then kita buat semula. Kita pilih bahagian bawah saja, okey. Bahagian bawah saja. Data saja, tajuk dia kita tak boleh pilih. So bawah tajuk ni, klik dekat sort and filter, drop down menu, and then klik custom sorting, and then klik dekat column nombor 3, and then klik OK. So nampak perubahan? Dia sorting A to Z. Okey. So ini untuk setting, editing untuk setting. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian editing table, find and replace. Table, find and replace. Untuk table, find and replace, nampak tak data table ni? So kita ada data yang melibatkan card inventory. So awak boleh delete bahagian atas ni. Okey, so sekarang kita nak find and replace. Contohnya kita nak Proton ni kita nak tukar kepada bukan saja type proton jenis apa kan. So kita nak tukar proton X70 ke X50 ke. So kita klik dekat bahagian editing. Okay, drop down menu, and then pilih find replace. Pilih replace. Okay, dia akan keluar find and replace. Sekali lagi, klik dekat drop down menu, pilih replace, and then dia akan keluar find and replace option ataupun menu. So find what? So kita pilih perkataan proton, and then kita nak tukar dengan proton juga, cuma proton X70. Okay. Okay, seterusnya kalau awak klik find next, dia akan display lah next punya perkataan untuk proton. So kalau kita nak replace, contohnya kalau kita nak replace all, kita klik replace all. Kalau kita nak replace satu saja dia akan replace. Okay. Okay, so klik replace all. So keseluruhan dia akan replace. Okay, satu.
This one pun sama. Okay. Okay, satu lagi cuba buat untuk Pro 2. Pro 2 myv Pro 2. Pro 2. Kita tukar kepada Pro 2 myv. Ctrl C, Ctrl V, and then tambah myv. Okay. Klik replace all, klik OK. So automatic dia akan tukar. Okay, find and replace editing table. Okay. Baik, seterusnya yang terakhir untuk exercise 2.3 ialah kita nak apply group worksheet Okay, so this is workbook 1, 2, 3. Okay, group sheet north, south dan east. Kita nak groupkan dia. Okay, kenapa kita nak groupkan dia? Kerana kita nak tukar dia punya formatting. Kita nak data dia sama. Okay, cuma nilai berbeza. Kemudian kita nak edit dia punya formatting. Okay, so kita nak edit dia punya formatting tanpa kita perlu edit satu persatu. So cara dia ialah pertama kita regroupkan dulu. So cara nak regroup, tekan dekat keyboard Control and then klik dekat, jangan lepas, kemudian klik dekat mouse, klik kat mouse dekat nama group sheet north, dekat keyboard tu jangan lepas Control, klik dan klik. Okay, so automatic ketiga-tiga ni dia telah digroupkan. So kalau kita nak ungroup, right click, so nampak ungroup sheet. Sekali lagi, so klik dekat group sheet north, kemudian tekan kat keyboard, tekan perkataan, tekan control kat keyboard, kemudian jangan lepas, kemudian klik dekat worksheet Okay, baik. Lepas kita dah ubah, lepas kita groupkan, kita boleh ubah dia punya teks tajuk. Contohnya kita nak ubah, kita nak letak UO Sdn Bhd total sale by region. Okay, kemudian kita nak masukkan dia punya inilah currency kat sini So right click. Okay, tukar kat bahagian number currency. Okay, so automatic dia akan tukar. Kemudian kalau perasan bila tengok dekat group sheet source sama juga. Nampak? Format dia akan tukar. Nilai masih sama. Nilai berbeza. Cuma format, numbering, tajuk dia akan tukar secara automatic. So satu lagi kita nak apply iaitu sum So kita nak totalkan shirt, pants, shawl dan juga caps ni, kita nak totalkan jumlah dia. So cara dia ialah kita highlightkan, automatic kita boleh tengok dia punya jumlah sum dekat sini. Iaitu 13,900 ataupun average value dekat sini. Okay, cuma kita tak boleh tengok dekat bahagian dia punya worksheet lah. So klik dekat sini and then klik dekat bahagian editing, klik auto sum. Klik auto sum, automatic dia akan totalkan jumlah daripada shirt, item shirt sampai cap, and then tekan enter. So automatic akan dapat jumlah 13,900. So this one kita boleh copy Cara macam mana kita nak copy, klik dekat kotak yang 13,900 tu, gerakkan cursor kat hujung kotak tu, kemudian klik and then drag. So automatic dia akan ikut dia punya formula Okay. So double klik ni, this one kita akan dapat this one. Okay. So ketiga-tiga yang kita dah groupkan tadi dia akan automatic ikut. Okay. So klik save. Klik save and then namakan awak punya exercise underscore nama awak underscore exercise 2.3 and then submit kat dalam CDOS. Okay, so itu sahaja untuk exercise 2.3. So saya harap awak boleh siapkan dan hantar sebelum hari Jumaat ini. Okay, terima kasih. Saya akan upload satu lagi video untuk exercise 2.4. Okay, terima kasih.